Dalam hadis yang ke 119 ini, ya, dia secara prinsipnya hadis ni dia menjadi asas, ya, di dalam masalah orang yang terlupa mengerjakan solat sehingga terkeluar waktunya, atau lupa atau tertidur, ya, lupa atau tertidur. Lupa maknanya dia tersibuk dengan sesuatu, ya, sehingga lupa solat. Tak kira dia lupa urusan dunia atau urusan agama, ya, sehingga terlupa mengerjakan solat. Tertidurlah, ya, sehingga keluar waktu, ya. Maka syarak memerintahkan supaya dia perlu mengerjakannya, dia tetap kena mengerjakannya walaupun terlupa, walaupun tertidur sehingga keluar waktu, dia tetap perlu mengerjakannya ketika dia teringat, ya. Baik, dalam hal ini ada beberapa permasalahan yang berkaitan, ya, yang dapat kita sebutkan di sini. Yang pertama adalah tentang apabila dituntut supaya solat yang terlupa atau solat yang tertidur, ya, daripada mengerjakannya sehingga terkeluar waktu, ya, perlu atau tidak dikerjakan secepat mungkin sejurus selepas teringat, atau bolehkah ia dilengahkan lagi, ya? Boleh faham? Maksudnya bila orang tu teringat je, wajib tak? Ini hukum lah. Wajib tak dia mengerjakannya terus, atau ada kelonggaran baginya untuk dia melengahkan, ya, dan dia mengerjakan setelah dia selesaikan apa urusan yang dia ada, ya, baru disolat, ataupun bagaimana, ya. Maka dalam hal ini ulama ada dua pendapat, ya. Pendapat yang pertama, pendapat jumhur, ya, Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan juga Imam Ahmad, rahimahumullah, mereka berpendapat bahawa orang itu wajib, ya, mengerjakannya sejurus selepas dia teringat. Bila dia teringat je, dia terus kena solat, ya. Dia tak boleh nak berlengah-lengah lagi. Kalau dia berlengah, bila dah kata wajib terus, maknanya kalau berlengah berdosa, ya. Berdosa kalau dia terus berlengah, ya. Maknanya dia kena, apa juga dia tengah buat ketika itu, dia kena berhenti, ya, kerana dia dah teringat, ya. Dia tidak ada alasan apa lagi dah, ya. Dia kena tinggalkan apa juga dia tengah buat. Pendapat yang kedua, ya, iaitu pendapat dalam mazhab Syafi'i atau pendapat Imam Syafi'i rahimahullah, ya. Beliau melihat bahawa dianjurkan. Bila kita kata anjur, apa artinya? Maknanya disunatkan, ya, tidak wajib. Dianjurkan untuk mengerjakannya sejurus selepas teringat. Tetapi boleh ataupun dan boleh dilengahkan, ya. Maknanya kalau dia ada urusan dia tengah buat, dia masih lagi boleh selesaikan urusan dia. Ya, contoh dia tengah makan, baru teringat, aku tak solat lagi, ya. Tak apa, mazhab Syafi'i kata boleh habiskan makan, ya. Atau tengah meeting, tak solat lagi, dah meeting sampai dah keluar waktu, alamak, tak solat lagi. Tak apa, mazhab Syafi'i kata apa? Boleh selesaikan meeting kita, lepas ni kita solat, jangan risau. Ya. Ini mazhab pendapat yang kedua, ya. Pendapat yang kedua, Imam Syafi'i, beliau rahimahullah berhujjah dengan sebuah hadis dalam riwayat Imam Muslim tentang suatu peristiwa di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar bersama para sahabat, ya, keluar dalam satu misi ketenteraan, ya, satu perang jihad. Dalam perjalanan, sama ada pergi atau pulang ke Madinah, mereka tidur, ya, pada malamnya, yang mana ketika itu sudah lewat, dan mereka semua tidur, Rasulullah tidur, para sahabat pun tidur, ya. Bahkan Bilal bin Rabah yang ditugaskan untuk mengejutkan Rasulullah dan para sahabat untuk waktu subuh, dia pun turut tertidur. Dan mereka semua, ya, boleh ambil banyak iktibar, banyak faedah.
pengajaran daripada hadis ni. Mereka hanya terbangun dengan apabila terkena sinaran matahari. Ya, matahari dah naiklah, ya. Rasulullah, ya, pun Rasulullah semua pakat, ya, bangun lambat, ya, apabila matahari sudah naik, ya, sudah meninggi, apabila pancarannya sudah kena ke muka, ya. Petunjuknya adalah apabila Rasulullah dan para sahabat bangun, ya, Rasulullah memerintahkan para sahabat semua supaya masing-masing mengemaskan barang mereka dan naik haiwan tunggangan mereka dan meninggalkan tempat tu, ya, meninggalkan lembah itu, ya, dan pergi ke tempat yang lain, ya. Dan hanya apabila mereka berpindah tempat, ya, baru, ya, Rasulullah turun, ya, dan Rasulullah solat subuh, ya, didahului dengan solat sunat qabliyah subuh dulu, ya, sedang matahari sudah naik, ya, sudah meninggi. Jadi Imam Syafi'i kata kalau sekiranya salat yang diteringat tu, ya, perlu dilakukan terus, ya, masakan Nabi akan melengah-lengah untuk sampai nak kemas barang, supaya naik haiwan tunggangan, keluar daripada tempat mereka bermalam, ya, itu jelas, ya, terus melengahkan, ya. Kalau benda tu wajib, masakan Rasulullah terus melengah-lengahkan. Maka mereka kata ini menunjukkan bahawa hukumnya adalah sunat, ya, dan boleh dilengahkan, ya. Berbeza dengan pendapat yang pertama, pendapat jumhur, ya, majoriti para ulama, ya, mereka mengatakan perlu wajib terus, ya, mengerjakannya apabila teringat dan tak boleh nak berlengah. Mereka berhujah dengan hadis di hadapan kita, ya, hadis 119, di mana Nabi kata apa? Barang siapa lupa mengerjakan solat, maka hendaknya dia mengerjakannya ketika dia ingat. Bolehlah siapa nak garis kataan ketika dia, ya, ingat. Maka ketika dia ingat, dan sebelum tu hendaknya dia, jadi hendaknya itu hendaklah dia, itu adalah satu perintah, ya. Dan kita dah banyak sebut, bila ada satu perintah itu menunjukkan wajib. Itu satu prinsip kaedah usul fiqh. Bila ada perintah maknanya wajib, ya. Nabi mewajibkan supaya orang tu mengerjakan bila apa? Ketika dia ingat, maknanya pada saat itu, ya, ketika dia ingat, ya. Dan mereka menjawab pendalilan Imam Syafi'i, di mana mereka berhujah dengan kisah, ya, Nabi dan para sahabat bangun lewat dan Nabi, ya, melengahkan sehingga keluar berpindah ke tempat lain, ya. Mereka mengatakan bahawa perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, ya, tetap masih lagi dianggap sebagai terus mengerjakannya, ya. Kerana apabila kita mengatakan hendaknya dia terus mengerjakannya, ya, ini tidaklah menafikan tentang bolehnya dia mempersiapkan diri, ya, untuk nak solat. Ya, bila nak persiapkan diri maknanya apa? Ya, kalau badan tengah kotor, ya, baju tengah kotor, tak bersih, bukan najis, ya. Kalau badan tengah kotor, ya, ataupun kalau dia rasa muka sembam, bangun tidur dia nak mandi dulu, itu semua dibolehkan. Bahkan ini termasuk dalam yang dimaksudkan oleh pendapat yang pertama. Mereka melihat bahawa ini tidak menafikan keterusan itu, ya. Ini tidak dianggap sebagai melengah-lengahkan. Sebaliknya, selama mana apa yang dilakukan itu semua termasuk dalam mempersiapkan diri untuk solat, maka itu sama sekali tidak dianggap sebagai melengahkan, ya. Melengahkan maknanya buat benda lain, ya, yang tidak berkaitan. Tapi kalau mempersiapkan diri untuk solat, ya, nak mandi dulu, nak boros gigi dulu, ya, nak mempersiapkan tempat untuk nak solat, ruang nak solat itu, ya, dan seumpamanya, itu termasuk dalam erti kata
ya, terus solat ketika teringat, ya. Seperti mana kalau orang itu tidak berwudu, hendaklah dia berwudu, maka perbuatan dia berwudu itu tidak menafikan, tidak bererti dia melengah-lengah, ya. Maka mereka mengatakan bahawa perbuatan Nabi, ya, berpindah tempat itu tidak dianggap melengah-lengahkan. Lebih-lebih lagi dalam satu riwayat, ya, tentang kisah yang sama, ya, daripada hadis yang sahih daripada riwayat Imam Ahmad, Nabi SAW bersabda, ya, ketika mana mereka bangun, ya, apabila terkena sinaran matahari itu, Nabi memerintahkan dengan mengatakan, liyakhudha kullu insanin bi ra'si rahilatihi fa inna hadha la manzilun hadarna fihi syaitan. Hendaklah semua kamu mengambil haiwan tunggangannya, ya, kerana sesungguhnya tempat yang kita bermalam ini, ya, telah didatangi oleh syaitan. Jadi Nabi, ternyata bahawa perbuatan Nabi keluar daripada tempat mereka bermalam tu, ya, jelas kerana sebab yang sangat membutuhkan, ya, sebab yang sangat mendesak, ya, kerana Nabi, ya, diwahyukan bahawa tempat itu ada syaitan, ya. Itu yang menyebabkan mereka sehingga lambat bangun, ya, kerana terus dibuai oleh syaitan. Maka demi untuk membebaskan diri daripada kebelengguan syaitan, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat keputusan untuk terus berlalu daripada tempat itu. Maka jelas, ya, perbuatan Nabi itu sama sekali tidak bermaksud, ya, melengahkan. Bahkan itu adalah satu yang dituntut, ya, demi menjamin kesempurnaan solat yang ingin dikerjakan, ya. Baik, jadi insya-Allah pendapat yang rajih dalam hal ini adalah pendapat yang pertama, iaitu orang yang teringat, ya, solat yang dilupakan, hendaklah dia mengerjakannya sejurus selepas dia teringat, ya. Atau kalau tertidur, hendaklah dikerjakannya sejurus selepas terjaga daripada tidur. Dia tidak boleh melengah-lengahkan. Bahkan sebagaimana yang ditegaskan oleh ulama pentahqiq, ya, seperti mana Imam Al-Albani rahimahullah, ya, mereka menjelaskan bahawa hendaknya mereka mengerjakan ketika mereka ingat, dengan erti kata sekiranya mereka terus melengahkan, ya, mereka akan tergolong di kalangan mereka yang berdosa, ya. Walaupun pada awalnya mereka tidak berdosa, kerana mereka berkeuzuran, kerana terlupa atau tertidur, tetapi kerana mereka terus melengahkan, mereka sudah seperti orang yang sengaja tak solat sehingga keluar waktu dengan sengaja. Jadi orang yang terus melengahkan sedangkan tidak ingat, dia seperti, ya, orang yang sengaja tak solat sehingga keluar waktu, ya, maknanya dia dah jatuh dosa, ya.